Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kedah versus Kelantan United, yang mana Kedah menang 3-2 pada perlawanan ni. Boleh katakan pada perlawanan ni kedua-dua pasukan bermain dengan baik. Kelantan United berjaya menunjukkan persaingan yang bagus kepada pasukan Kedah, dan juga pasukan Kedah yang boleh dikatakan tak berapa konsisten dalam beberapa game yang lepas berjaya menunjukkan yang mereka juga mampu untuk menjaringkan gol dalam 90 minit lebih daripada 1 gol. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini saya akan mulakan dengan pasukan Kedah dahululah. Apakah perkara yang positif tentang pasukan Kedah pada perlawanan ni? Yang mana kalau kita lihat, perkara pertama yang boleh saya katakan positif tentang pasukan Kedah adalah dari segi menyerang lah. Kalau kita lihat, pasukan Kedah masih lagi menggunakan formation yang sama dalam setiap game dan tiada perubahan sangat, cumanya ada beberapa rotation player sahaja yang berlaku. Jadi kita boleh lihat pada perlawanan ni, rotation player yang berlaku adalah Amirul Hisham masuk dalam first 11 pasukan Kedah, dan perkara tersebut telah membuatkan Kedah bermain di bahagian tengah dalam sistem double pivot, iaitu Amirul Hisham bergandingan dengan Amir Bek. Cumanya dalam perlawanan ni, Amirul Hisham adalah lebih kepada more to defensive as a defensive midfielder lah. So dia akan buat kerja lebih kepada untuk bertahan dan juga untuk memberi cover kepada centre back pasukan Kedah dan juga back four pasukan Kedah lah di kawasan Kedah sendiri. Manakala untuk Amir Bek, beliau lebih kepada ofensif, yang mana beliau lebih kepada bahagian serangan, yang mana kita boleh lihat Amir Bek banyak untuk bermain di kawasan half space untuk membentuk combination play bersama dengan Litak. Dan juga untuk Litak kali ini boleh dikatakan kedudukan ataupun positioning beliau lebih kepada bebas ataupun free roll, yang mana dia lebih banyak untuk cover bahagian half space belah kanan dan juga half space belah kiri untuk memberi support kepada Fayad dan juga Hidalgo. Tetapi mostly kebanyakannya pergerakan daripada Litak adalah untuk memberi coverage kepada Hidalgo di bahagian kanan pasukan Kedah lah. Dan kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Litak pada perlawanan ni, dia banyak cover bahagian wide area sekiranya Hidalgo masuk ke half space untuk membentuk ataupun menjadi inverted winger. So bahagian wide area, Litak lah yang akan cover untuk jadi winger di kawasan tersebut. So kedua-dua player ni akan bertukar formation ketika serangan dilakukan. Jadi sekiranya Litak tak masuk half space untuk ganti tempat Hidalgo, dia akan berada di bahagian half space untuk memberi support bagi Hidalgo open game balik ke kawasan tengah. Ataupun kalau Hidalgo masuk ke half space ataupun ke bahagian tengah, Litak lah yang akan ambil alih tempat Hidalgo di bahagian wide area untuk cover bahagian tersebut sebelum dia supply bola ke dalam di box. Dan mostly juga kita boleh lihat di bahagian kanan ni, Hidalgo juga selain dari ditugaskan untuk menjadi inverted winger ataupun masuk ke dalam half space, kita boleh tengok Hidalgo secara efisien ataupun secara efektifnya sebenarnya beliau lebih suka untuk bertindak bermain di touchline, bermaksud dia lebih suka untuk cover dan juga exploit ataupun penetrate masuk ke dalam kawasan wide area pasukan lawan dengan teknikal individu yang dia ada. So kita boleh tengoklah banyak gerakan yang dilakukan oleh Hidalgo di bahagian kanan berjaya untuk menembusi bahagian pertahanan kiri pasukan Kelantan United sebelum dia supply bola ke dalam kotak penalti. Cumanya permasalahan Kedah apabila bermain di bahagian touchline ataupun menggunakan Hidalgo, Fayad serta Litak di bahagian wide area ni, the final passing ataupun the final gerakan, final movement, iaitu banyak hantaran-hantaran yang dilakukan ke dalam D-box ataupun supply bola ke dalam D-box gagal untuk mendapatkan receiver ataupun mendapatkan pemain-pemain yang ada di dalam kotak penalti tersebut lah. Contohnya apabila Hidalgo cross ataupun Litak cross ataupun buat cutback ataupun lay off dan sebagainya, Lira tidak berada dalam kedudukan ataupun positioning yang baik untuk menerima hantaran-hantaran tersebut. Kalau nak kata dari segi hantaran tak berkualiti, sebenarnya hantaran yang dilakukan oleh Hidalgo, Litak dan sebagainya boleh dikatakan antara hantaran-hantaran yang memang sangat bagus dan memang sangat berkualiti sekiranya ada orang
orang yang boleh sambut hantaran tersebut, maka boleh convert peluang tersebut kepada gol. Tetapi sayang, Lira walaupun untuk game ni dia menunjukkan improvement yang boleh saya katakan dari segi team play dan juga hold position, dia agak baguslah untuk create chance dan juga untuk membina gerakan serangan untuk pasukan Kedah. Dan yang paling penting, dia berjaya untuk skor gol melalui set pieces ketika corner kick. Tetapi Lira masih lagi ada beberapa perkara yang perlu dia improve, terutamanya daripada segi reaction, insting dia, iaitu apabila hantaran-hantaran dilakukan, dia perlu bergerak lebih pantas untuk meneka dan juga untuk bergerak ke arah bola untuk menyambut hantaran-hantaran tersebut. Dan dalam pada masa yang sama, reaction dan juga awareness dia dalam padang, dia perlu lebih peka keadaan bola di dalam padang. Contohnya, ada satu hantaran dilakukan, lepas tu terbias, dia dah nampak dah bola tu tapi dia gagal untuk memberi reaction dengan baik. Kalau dia dapat tampan bola tu dengan baik, dia boleh bawa bola tu masuk untuk jaringkan gol yang kedua untuk diri dia. Tapi sayanglah dia gagal. Jadi untuk Lira, walaupun dia ada improvement untuk game ni, tetapi saya mengharapkan yang dia boleh buat banyak lagi pergerakan daripada segi reaction, dari segi off ball movement, daripada segi awareness dalam padang, kepekaan, insting beliau sebagai seorang striker perlu ditingkatkan lagi. Kalau nak banding dia dengan Balotelli, kita boleh tengok apabila masuknya Balotelli lebih peka dalam keadaan di dalam padang. Apabila bola di bahagian kawasan dah berhampiran dengan di box pasukan lawan, so dia pandai untuk meletakkan diri dia dalam kawasan yang kosong untuk menerima bola dan sebagainya. Contohnya gol yang terhasil, gol ketiga pasukan Kedah melalui Al-Hafiz. Jadi dia pandai untuk menempatkan diri di kawasan yang kosong, dia beat offside trap yang cuba dilakukan oleh Kelantan United, dan dia boleh receive bola tersebut dengan baik untuk memastikan yang gol ketiga Kedah berjaya terhasil. Jadi itu dua perkara yang boleh saya katakan tentang pasukan Kedah. Dan yang ketiga, kalau kita lihat kepada formation pasukan Kedah pada perlawanan ni, walaupun mereka bermain dalam sistem double pivot, macam saya cakap tadi, Amir Bek more to offensif dan juga Amir Hisham more to defensif, kita boleh lihat sebenarnya dalam fasa build-up pasukan Kedah akan bertindak as a back 3, iaitu Boyan Siga, Kemal Zahir dan juga Hishamuddin akan bertindak as a back 3, dan Arif Farhan dia akan masuk jadi inverted fullback untuk membentuk double pivot bersama dengan Amirul Hisham di bahagian tengah. So apabila Arif Farhan masuk ke bahagian tengah ni, dia akan membentuk defensive midfielder berdua bersama dengan Amirul Hisham untuk memberi coverage yang baik di bahagian tengah, untuk memastikan yang pasukan lawan tak boleh nak lakukan counter secara direct di kawasan tengah. So that is a good thing jugalah. Dan kita boleh tengok Hishamuddin untuk game ni, bagi saya dia bermain di bawah Bilopa, tetapi bila masuk Wan Amir Rafiq, barulah kita nampak Wan Amir Rafiq ni sekiranya dia letakkan sebagai offensive fullback, iaitu lebih banyak membuat overlap dan juga membantu Hidalgo, maka dia akan jadi lebih efektif untuk membentuk combination play di bahagian wide area bersama dengan Hidalgo. So dia memerlukan typical player yang bertindak lebih ofensif untuk memberi support kepada Hidalgo. Sekiranya letak seorang sahaja, mungkin Hidalgo tak mampu nak bertindak secara efektif. Jadi dia memerlukan bantuan daripada right back pasukan Kedah untuk naik dengan buat overlap. Contohnya macam masuknya Amirul Afiq, dan dia berjaya untuk bermain dengan baik dan banyak memberi support kepada Hidalgo di bahagian kanan dengan overlap dan sebagainya. So dia boleh attract defense dan juga boleh create space kepada Hidalgo untuk cut in masuk lebih ke dalam berhampiran dengan di box pasukan lawan. Jadi secara overallnya untuk pasukan Kedah, mereka masih lagi perlu perbaiki, terutamanya daripada segi supply bola dan juga awareness dalam padang untuk receive the ball ataupun untuk menerima bola yang dihantar. Dan di bahagian zon 14, mereka perlukan lagi banyak gerakan yang lebih efektif dan lebih kreatif untuk beat pertahanan lawan. Dan untuk barisan pertahanan, pasukan Kedah perlu lebih aware daripada segi bertahan, yang mana boleh saya katakan gol pertama pasukan Kelantan United adalah kesilapan daripada segi man to man marking yang cuba dilakukan oleh pemain pertahanan Kedah antara Akmal, Boyan Siga dan juga Hishamuddin, yang mana mereka tak communicate yang baik apabila Arif Farhan kehilangan bola di kawasan bahagian kiri pasukan Kedah. Dan dalam pada masa yang sama, bahagian pertahanan juga banyak membuat loose marking yang menyebabkan pasukan Kelantan United yang
yang bermain secara direct boleh exploit kawasan Kedah dan juga membentuk serangan secara direct dengan lebih mudah. So boleh katakan bahagian pertahanan Kedah mereka memerlukan lebih bagus daripada segi compact, man to man marking, dan juga yang paling penting adalah komunikasi, dan juga komunikasi dengan goalkeeper department, bukan hanya dengan back four pasukan Kedah tapi dengan goalkeeper untuk memberi interaksi antara satu sama lain dan juga memberi arahan sama ada keeper perlu keluar ataupun tak, untuk memastikan yang tak ada individual mistake ataupun team mistake yang boleh dilakukan pada perlawanan yang berlangsung dalam saingan liga lah. So benda tu perlu lebih efektif. Dari segi menyerang, pasukan Kedah di bahagian pertahanan tak ada masalah. Boyan Siga boleh bertindak sebagai ball playing defender, dia boleh carry the ball, dia adalah seorang ball player carrier, dia adalah ball carrier, dia boleh bawa bola sampai half space dan sebagainya, boleh involve dengan bahagian tengah combination untuk build up, fasa build up. Tetapi daripada segi bertahan, back four Kedah kena perbaiki lagi. Jadi overall bagi saya untuk game ni, Kedah berjaya menjaringkan 3 gol. That is a good thing, benda tu bagus. Satu dari penalti Kedah boleh convert, satu dari corner kick Kedah boleh score, so improvement yang baik lah, dan satu dari open play. So that is a good thing tentang pasukan Kedah. 3 gol, 1 penalti, 1 corner dan 1 open play. Saya mengharapkan lebih konsisten lah lepas ni untuk jadi lebih kreatif, dan Lira kena step up the game untuk pastikan yang boleh jadi pemain yang lebih better berbanding dari Balotelli. Dan untuk Kelantan United, bagi saya gameplay mereka game ni mereka lebih kepada direct play. Mereka bermain dengan simple football, mereka open game dengan one touch ataupun two touch sahaja. Mereka banyak merancang dengan menggunakan Syazwan Zainuan, dan benda tu berjaya untuk mereka bermain dengan lebih mudah, dan mereka berjaya beat pertahanan Kedah 2-3 kali. Tapi sayang dari segi finishing ataupun penyudah, boleh dikatakan mereka ada banyak peluang yang sepatutnya mereka lebih klinikal, tetapi mereka gagal sudahkan dengan baik lah. Jadi untuk Kelantan United, untuk game ni mereka buktikan yang mereka boleh bagi saingan kepada tim-tim besar, dan mereka boleh jadi underdog team lah sekiranya mereka terus kekal konsisten dengan gameplay tersebut di bawah kendalian Thomas Tuchel. So kena aware jugalah, kena bagi perhatian kat Kelantan United ni, sebab mereka mungkin boleh kejutkan the big teams dalam persaingan Liga Super. Itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.